Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi setia dalam channel Cair Artwork. So, pada malam ini cikgu akan mengajar kamu semua berkenaan dengan topik, di mana topik ini kita akan membahaskan dalam silibus tahun 5, iaitu Sains Sekolah Rendah bagi Unit 9 yang bertajuk JIRIM. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu berserta dengan gambar rajah, berserta dengan cara pengajaran alaf baru, di mana kita akan guna pakai digital ink di dalam pembelajaran kita pada kali ini. Memandangkan eksperimen kita tak boleh nak buat dekat sekolah, jadi cikgu akan permudahkan dia kepada gambar rajah sahaja. Alright, tanpa buang masa, jom kita sama-sama belajar ya. Okey, sebelum tu cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah view, telah like, telah komen dan subscribe channel cikgu. Okey, korang memang terbaik daripada larang. Alright, so sebelum tu kita akan kenal dulu apakah yang dimaksudkan dengan JIRIM. Kita kenal dulu JIRIM tu apa. Kalau tak kenal maka tak cinta, betul tak? So kita sama-sama belajar. JIRIM ni ialah objek yang mempunyai jisim, memenuhi ruang, boleh dilihat, disentuh ataupun dirasa. Okey, untuk peringkat yang ini cikgu hanya akan terangkan terlebih dahulu saja, okey, melalui slide. Sekejap lagi cikgu akan guna pakai digital ink. Okey, cikgu akan tunjukkan kepada awak semua bagaimana yang kita kategorikan sebagai JIRIM tu ialah keadaan pepejal, cecair ataupun gas. Okey, kita teliti dulu apakah yang dimaksudkan dengan objek yang mempunyai jisim. Okey, so objek yang mempunyai jisim ialah objek yang ada berat. Okey, contoh cikgu pegang kamera ni Okey, cikgu pegang kamera ni. Alright. Okey, kamera ni, oh ya Allah. Alright, so cikgu pegang kamera ni. Okey, minta maaf tadi dah nak terjatuh. Okey, bila cikgu pegang kamera ni kita akan rasa dia punya berat dia. So berat itu ialah yang dimaksudkan dengan jisim. Okey, dia memenuhi ruang. Maksud memenuhi ruang ni ialah apabila contoh cikgu masukkan air ke dalam botol ataupun ke dalam gelas. Okey, so bila cikgu masukkan ke dalam botol ataupun gelas tersebut, air itu akan memenuhi ruang yang ada di dalam botol ataupun gelas tersebut. Itu maksud dia memenuhi ruang. So bagaimana pula yang dikatakan boleh dilihat, disentuh dan dirasa ni? Ini sama seperti apa yang berlaku pada panca indera kita, di mana kita boleh lihat, kita boleh sentuh dan juga kita boleh rasa. Alright, so JIRIM ni cikgu dah cakap dah tadi, JIRIM ni terbahagi kepada 3 keadaan. Kalau kita belajar bahasa Inggeris zaman cikgu dulu, dia cakap 3 state of matter. Maksud dia ialah ada pepejal, ada cecair dan ada juga ada gas. Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjuk gambaran dia dengan lebih jelas ya. Okey, so sekarang ni kita akan tengok dulu kepada slide. Okey, kita nak kenal sifat dia. Okey, sifat ni ialah ciri-ciri dia. Okey, apa yang ada pada keadaan JIRIM tersebut. Okey, contohnya kita lihat kepada pepejal, cecair dan gas, ketiga-tiganya ada jisim. Maknanya ketiga-tiga JIRIM ni semuanya ada berat dia tersendiri. Okey, kalau nak compare dia punya berat dia, kena tengok pada bahan apa ataupun alat apa yang kita guna pakai, okey, untuk nak menguji dia punya berat dia. Okey, so dekat sini cikgu fokuskan terlebih dahulu kepada JIRIM pepejal berbanding cecair dan gas. Nanti cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, kita pergi kepada JIRIM pepejal. Okey, JIRIM pepejal ni dia ada isi padu yang tetap dan memenuhi ruang. Okey, kalau contoh kalau kita letakkan buku, kita susun dalam kotak, okey, kita akan tengok kotak tu dipenuhi dengan buku-buku tersebut. Sebab apa? Sebab buku-buku tersebut bersifat pepejal. Jadi dia akan penuhkan kotak tersebut sampai penuh lah. Okey, dan dia memenuhi ruang yang berada di dalam kotak tersebut. Okey, dia juga mempunyai bentuk yang tetap dan tidak dapat dimanfaatkan. Macam contoh tadi cikgu pegang kamera ni tadi. Okey, dia ada bentuk yang tetap. Tak adanya kalau cikgu tekan, cikgu penyekkan dia. Tu bahasa pekan dia lah bahasa kampung-kampung orang kata. Kalau kita penyekkan dia ni, dia tak ada akan jadi mampat. Sebab apa? Sebab dia mempunyai bentuk yang tetap. Kerana zarah yang terkandung di dalam JIRIM pepejal ni, dia ada isi padu yang tetap dan bentuk dia yang tetap. Cikgu akan tunjuk gambar rajah dia nanti macam mana supaya kamu boleh faham ya.
Okey, selesai untuk bahagian pepejal. Sekarang ni kita beralih kepada cecair. Okey, sama juga macam pepejal tadi. Cecair ni dia ada isi padu yang tetap dan dia juga memenuhi ruang. Okey, senang je sebenarnya. Okey, kalau kita kata dia ada isi padu, memang betul lah. Kalau contoh kan, kalau kita beli air dekat kedai contoh, kita haus, kita beli air dekat kedai. Okey, air tersebut dia ada dia punya liter dia. Itu dia punya isi padu dia. Okey, dan air ni memenuhi ruang di dalam botol tersebut. Maknanya kalau tak adanya kita beli air botol, tapi botol je ada, airnya tak ada. Tu satu benda yang tidak logik. Okey, dan dia tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi mengambil bentuk bekas tersebut. Okey, maksud dia dekat sini, air ni tak adanya air tu bentuk segitiga, tak adanya air bentuk bulat, tak adanya air bentuk segi empat tepat, tak ada. Tetapi kalau bentuk bekas tu ialah bentuk silinder lah contoh. Okey, air tersebut, cecair tersebut dia akan mengikut bentuk bekas tersebut. Ini maksud untuk bagi poin yang ketiga ni. Dan dia tidak boleh dimanfaatkan. Okey, contohlah kalau kamu semua berada dekat rumah, okey, kamu semua masukkan air ke dalam botol, cuba kamu manfaatkan dia. Okey, make sure air tu penuh dalam botol tersebut. Jangan ada sikit udara sekalipun. Okey, cuba kamu manfaatkan dan cikgu berani jamin cecair itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebab apa? Sebabnya botol tersebut telah dipenuhi dengan jirim cecair. Itu maksud dia. Okey, so sekarang ni kita beralih kepada gas. Gas ni dia tidak mempunyai isi padu tetap, tetapi dia memenuhi ruang. Okey, contohlah dalam satu situasi rumah ni dah terbakar lah. Okey, rumah dah terbakar. Okey, di dalam bilik tu dia dipenuhi dengan asap je. Dia dipenuhi dengan gas saja. Okey, maksudnya gas tu telah berada di sekeliling bilik tersebut. Tu maksud dia. Okey, poin yang ketiga, dia tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi mengambil bentuk bekas. Sama juga macam jirim cecair tadi. Okey, kalau awak tiup belon tu bentuk bulat lah contoh. Awak tiup belon tersebut, okey, dia akan ikut bentuk belon tersebut. Dia tidak ada bentuk yang khas untuk dia. Contohnya awak kata, gas ni bentuk bintang lah. Tak ada. Okey, tetapi kalau awak tiupkan dalam belon yang bentuk bintang, awak tiupkan di dalam belon tersebut, yes, itu memang betul dia akan jadi gas yang dia akan ikut bentuk belon tersebut. Okey, berbeza dengan pepejal dan cecair, poin yang terakhir, dia boleh dimanfaatkan. Okey, tadi kan kita cakap kita dah tiup belon. Okey, apabila kita dah tiup belon dan kemudiannya kita dah ikat dekat dia punya hujung getah tu, and then kita tekan. Okey, kita tekankan belon tersebut. Apa yang jadi ialah belon tersebut akan berubah bentuk sementara. Okey, sebab itu dikategorikan sebagai boleh dimanfaatkan. Tetapi udara ataupun gas yang berada di dalam belon tersebut akan semakin meningkat. Sebab apa? Sebab bila kita picit, okey, bila kita tekankan dia, udara dalam tersebut dia akan berlega-lega dalam bentuk dia yang sementara, yang baru tu. Okey, so apabila kita lepaskan balik, dia akan kembali kepada bentuk yang asal selagi mana gas tersebut tidak keluar daripada belon tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan gas ni boleh dimanfaatkan. Okey, so gambaran yang ada dekat sini, cikgu telah sediakan gambaran butter dan cikgu telah sediakan gambaran air di dalam gelas beserta dengan asap yang keluar daripada kilang. Okey, ini hanyalah sekadar ilustrasi saja supaya kamu semua dapat faham bagaimana jirim ini dikategorikan. Okey, keadaan jirim ini dikategorikan. Okey, butter ni, okey, ini ialah kategori pepejal. Okey, sebab apa? Sebab dia ada berat, sebab dia bentuk dia tetap, tidak boleh dimanfaatkan. Okey, dan dia juga memenuhi ruang. Okey, kalau ikut gambaran yang seterusnya, gelas tu pula dia dipenuhi dengan air. Okey, so ini ialah kategori jirim cecair dan yang seterusnya ialah asap ataupun gas. Okey, ini sekadar gambaran ilustrasi. Alright, so sekarang ni kita akan tengok
kepada dia punya kedudukan zarah dia. Okey, macam mana yang dikategorikan sebagai boleh dimampat, tidak boleh mampat, ada yang setengah boleh mampat. Okey, so maksudnya dekat sini, kalau awak perhatikan gambaran yang dekat hujung sekali ni, okey, di bahagian kiri sekali ni, okey, awak tengok dia punya kedudukan zarah dia rapat-rapat. Okey, mesti awak tertanya, cikgu, apa kaitannya benda ni dengan pepejal? Okey, maksudnya dekat sini, zarah ni ialah kandungan yang ada di dalam objek tersebut, ataupun alat tersebut. So kalau dia kedudukan dia rapat-rapat, jadi mustahil untuk dia untuk dimampatkan ataupun berubah bentuk. Sebab apa? Sebab ruang yang berada tu sikit. Okay, ruang udara dia sikit berbanding kalau kita tengok yang cecair ni dia dah kurang rapat sikit. Okay, berbanding yang gas lagi lah. Okay, kalau awak tengok yang gas ni lagi dia punya kedudukan zarah dia jauh-jauh. Itu sebabnya dia boleh dimampatkan dan dia boleh berubah bentuk secara sementara. Okay, tu maksud dia. Alright, so tadi cikgu ada menerangkan berkenaan dengan kejadian tersebut. Okey, kita beralih semula kepada kita punya slide Alright, so kita beralih kepada 3 keadaan air. Okey, tadi kita dah belajar tadi berkenaan dengan pepejal, cecair dan gas. So sekarang ni kita tengok kepada 3 keadaan air. Okey, air wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, okey, cikgu kategorikan sebagai ais, cecair sebagai air dan gas tu sebagai wap air. So apabila air ni panas ataupun disejukkan, dia akan berubah kepada bentuk-bentuk yang lain. Okey, sebab apa cikgu kategorikan pepejal ni ais, cecair ni sebagai air dan gas ni sebagai wap air? So cikgu akan terangkan melalui gambaran yang ada di sini. Alright, ini Okey, so ini ialah gambaran dia. Ni apabila dia dipanaskan, disejukkan, tadi kan ada tulis dekat situ tadi kan. Okey, so ini cikgu ada sediakan gambaran ais batu. Okey, ini sebagai pepejal. Okey, manakala gambaran yang kedua ni ialah gambaran ais tu telah cair. Okey, dan yang gambaran yang seterusnya ialah gambaran di mana ais tersebut bukan setakat cair tapi dia dah macam berasap-rasap. Okey, maknanya dia telah mengeluarkan wap. Okey, wap air. Okey, so di sini cikgu akan terangkan bagaimana dia dipanaskan dan disejukkan, dia akan jadi macam mana. Alright, so ini gambaran dia. Okey, so ini ialah ais. Okey, apabila ais ni diletakkan di bawah penunuh bangsa ni, okey, memandangkan kita tak boleh nak buat hands on eksperimen dekat dalam makmal, jadi cikgu guna pakai gambar ajar. Cikgu harap ini akan membantu untuk kamu semua faham Okey, so ais batu ni, okey, cikgu letakkan dekat bawah dia penunuh bangsa ni, iaitu sumber api yang akan mendatangkan haba. Okey, so apabila ada haba, ais tersebut daripada pepejal, okey, dia akan berubah kepada ais tu cair. Okey, so ais tu akan mulai jadi cecair. Lama-lama nanti dia akan jadi betul-betul 100%, 100% dia akan jadi cecair. So apabila dia dah jadi cecair, okey, cikgu panaskan sekali lagi cecair tersebut di bawah penunuh bangsa. Sebab apa? Sebab cikgu nak dapatkan dia punya haba dia. So apabila haba yang berterusan terhadap cecair tersebut, okey, lama-lama cecair tersebut, okey, akan bertukar kepada gas yang diberi nama sebagai wap air. Okey, itu sebabnya ada gambaran yang ketiga ni. Okey, kita tengok dekat situ. So peralihan yang berlaku di sini ialah peralihan yang sekejap cikgu tutup ni dulu. Okey, kita sambung kepada slide kita. Okey, ini yang cikgu maksudkan
So apabila air dipanaskan dan disejukkan, dia akan berubah kepada bentuk yang lain. Okey, daripada air tukar jadi cecair, cecair tukar kepada wap air. So ini yang berlaku kepada 3 keadaan air tersebut. Alright. So perubahan keadaan air dan jirim ni, air ni boleh berubah daripada satu keadaan kepada keadaan jirim kepada keadaan jirim yang lain. Macam mana ayat tu? Maksud dia tadi daripada pepejal bertukar kepada cecair dan dia bertukar kepada gas, iaitu wap air tu tadi. Air dan jirim boleh berubah keadaan melalui proses pembekuan, peleburan, pendidihan, penyejatan dan juga kondensasi. Okey, untuk pengetahuan semua, jangan risau dengan perkataan yang ada di dalam silibus ni. Okey, sebab cikgu ada cara supaya kamu semua dapat mengingat. Okey, cikgu akan ajar cara dia. Awak hanya ingat cara 4 pentadbir. Okey, cikgu ulang lagi sekali, 4 pentadbir, 1 ketua, iaitu pembekuan, peleburan, pendidihan, penyejatan dan 1K tersebut ialah kondensasi. So jadual berikut menunjukkan ringkasan perubahan keadaan bahan bagi setiap proses. Alright, so cikgu akan tunjukkan gambaran dekat sini Alright. Okay, tapi sebelum tu moleklah sangat kalau cikgu terangkan kepada kamu semua berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan peleburan, penyejatan, pendidihan, pembekuan dan juga kondensasi. Okey, daripada jadual yang telah disediakan ni, okey, cikgu kreditkan kepada cikgu yang dah buat jadual ni. Okey, cikgu ambil sebagai rujukan. Okey, di mana peleburan ialah berlaku perubahan jirim daripada pepejal kepada cecair. Okey, iaitu apabila dia dipanaskan, maknanya dia terima haba. So apabila dia terima haba, pepejal tu akan bertukar kepada cecair. Okey, untuk cikgu selang dulu untuk penyejatan dan pendidihan, sebabnya nanti cikgu takut awak akan keliru. Cikgu ambil benda yang senang dulu. Okey, kita ambil peleburan, kita ambil pembekuan dulu. Okey, peleburan tadi dah terang, so kita tengok kepada pembekuan. Okey, pembekuan ni berlaku apabila cecair, jirim cecair ni bertukar kepada pepejal. Maksud dia ni, dia berubah apabila disejukkan. So apabila disejukkan, dia akan hilang haba. Apabila dia hilang haba, okey, dia dapat jadilah bertukar cecair tersebut daripada cecair bertukar kepada pepejal. Alright, so sekarang ni cikgu akan terangkan benda yang susah sikit. Tapi sebenarnya tak susah mana, cumanya kita keliru sahaja. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan gambaran supaya lebih senang nak faham. Okey, so penyejatan, kita ambil pendidihan dulu. Okey, pendidihan ni dia berlaku cecair kepada gas, jirim cecair kepada jirim gas. Okey, apa perubahan yang berlaku? Dia dipanaskan. Okey, sebab apa? Dipanaskan, dia mesti terima haba. Okey, apabila berlakunya pendidihan, pendidihan ni dia berlaku kepada keseluruhan cecair yang berada di dalam bekas. Ataupun contoh kita panas air. Okey, kita panas air atas dapur. Okey, air tersebut dia panas keseluruhannya. Okey, dia panas keseluruhan, maksudnya itu ialah pendidihan. Bukan itu saja ya, ada satu lagi kriteria, iaitu dia dah capai tahap suhu 100 darjah Celsius. Itu yang menunjukkan dia telah mengalami pendidihan. Okey, daripada dia panas tu, lama-lama dia akan keluarkan asap. Asap tu lah yang dikategorikan sebagai jirim gas. Wap air tu bukan asap biasa, itu ialah wap air. Okey, berlainan dengan penyejatan. Penyejatan ni dia tidak ada suhu yang tetap. Maknanya dia tak capai 100 darjah Celsius pun dia boleh. Contohnya, kalau contoh air yang awak tumpahkan dekat dalam rumah, lepas tu ada kipas awak buka, okey, lama-lama air tersebut akan tersejat. Okey, lama-lama air tu jadi kering. Okey, sebab apa jadi kering? Sebab berlakunya proses penyejatan. Okey, so penyejatan ni cikgu ambil contoh yang lain, cikgu ambil dekat air sungai. Okey, so air sungai tersebut, okey, akan berlakunya penyejatan sebab di bawah cahaya matahari. Jadi dia terima haba. So apabila terimanya haba, dia punya bahagian permukaan, atas permukaan saja dia berlaku, dia bukan dekat keseluruhan air sungai Jadi air tersebut akan tersejat. Okey, tersejat menjadi wap air. Dekat mana dia pergi wap air tersebut? Dia akan pergi dekat
awan. Itu yang lama-lama tu kita tengok awan tu, okey, itu dia punya pembahasan dia dekat kondensasi. Alright. Jadi kena faham penyejatan ni hanya berlaku di atas permukaan sahaja, manakala pendidihan berlaku dekat keseluruhan air yang berada di dalam bekas tersebut yang telah dipanaskan. Okey, dia kena ada sumber dia. So ada 3 lah syarat dia pendidihan. Okey, dia ada sumber api dia, okey, untuk dapat terima haba yang tetap. Dia ada takat didih iaitu 100 darjah Celsius dan dia berlaku dekat keseluruhan cecair yang ada di dalam bekas. Berlainan dengan penjejatan, dia hanya berlaku di atas permukaan sahaja. Alright. So kondensasi ni pula kita sambung daripada penjejatan tu tadi. So gas tersebut, uap air tersebut naik dekat awan. So itu yang kita tengok, awan tu daripada awan kecil bertukar kepada awan yang besar. Okey, sebab apa berlaku tu? Sebabnya uap air tersebut dia telah membentuknya awan tersebut. Gas tersebut telah membentuk daripada awan kecil jadi awan yang besar. Dalam masa yang sama, apabila dia berubah saiz tersebut, cecair pun semakin bertambah, iaitu air hujan tersebut yang terkumpul dalam awan tersebut. Itu dinamakan sebagai perubahan yang disejukkan, di mana dia telah kehilangan haba. Alright. So kita tengok gambar rajah ni supaya kamu semua dapat faham. Alright. Ini ialah gambaran di mana pepejal iaitu ais batu ni, cikgu panaskan dia di bawah penunuh bangsa ni, lama-lama dia akan bertukar kepada cecair. Maknanya dia telah cair. Ini ialah peleburan. Yang seterusnya kita tengok kepada gambaran yang seterusnya. Di mana air ni cikgu letakkan ke dalam bekas, dan dipanaskan di bawah penunuh bangsa ataupun sumber api. Lama-lama tu air tersebut dia akan meruap dan dia akan jadi wap air. Dia akan bertukar daripada cecair pergi kepada gas. Gas tu ialah wap air. Yang ni sekadar gambar ilustrasi saja. Bukannya air ni daripada warna ni tukar kepada warna ni, tak. Ini sekadar ilustrasi yang menampakkan dia telah bertukar dia punya keadaan jirim dia tersebut. Alright. So gambaran yang seterusnya, ni ialah gambaran sungai. Yang ni ialah proses penyejatan. Tadi pendidihan. So yang ni ialah penyejatan. Ni ialah air sungai. Ni di bawah cahaya matahari. Jadi apabila berada dalam sesuatu tempoh masa, matahari ni akan menyejatkan permukaan di atas permukaan sungai tersebut. Kita tengok dulu kepada perubahan apa yang berlaku. So daripada cecair tersebut, dia telah disejatkan dan dia akan menjadikan uap air. Uap air tersebut akan pergi kepada awan. Alright. Cikgu pelik juga kenapa cikgu ada gambar kering ni kan. Ni contoh kalau macam berlaku tempoh masa yang sangat panjang, cuaca yang terlampau panas akan menyebabkan ni jadi kering. So itu sebab pentingnya ada kitaran. Boleh hidup, boleh bernafas kan. Alright, yang ni yang seterusnya iaitu daripada cecair. Ni ais tu cecair, simbolik dia cikgu nak tunjukkan cecair lah sebenarnya. Cecair ni cikgu masukkan ke dalam peti ais ni. Untuk satu tempoh masa, nanti cecair tersebut dia akan berubah kepada bentuk ais batu semula. Ini ialah pembekuan. So tadi kita dah cover tadi tentang peleburan. Ni pembekuan, kita ada sebutkan pasal pendidihan dan juga kita ada sebutkan tentang penyejatan. Dan yang terakhirnya kita akan lihat kepada kondensasi. Ni ialah proses kondensasi di mana kita letakkan air, kita letakkan ais. Ni ialah contoh yang paling mudah kita nak tengok. So ais tersebut, lama-lama ais tu dia akan daripada dia masuk dalam cecair. Ais tu dia akan cair. So apabila dia cair, dia akan bertukar kepada cecair yang berada di luar gelas tersebut. Hal ini berlaku kerana berlakunya proses
kondensasi. Okey, bukan itu saja ini juga salah satu daripada contoh kondensasi. Okey, so yang ni cikgu akan terangkan kemudian sekejap lagi. Okey, kita tengok balik kepada slide kita. Alright. Okey, so sekarang ni cikgu akan sambung kepada sambungan kita punya slide tadi. Okey, yang ni cikgu dah terangkan tadi. Okey, sekarang ni kita akan tengok kepada kitaran air semula jadi. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kitaran air semula jadi ni? Okey, maksud dia ialah proses yang berulang. Maksud dia di mana pergerakan air dari permukaan bumi, iaitu daripada sungai, okey, ke udara, maksudnya daripada air sungai tersebut tersejat, dia pergi naik dekat awan dan akhirnya turun ke permukaan bumi semula. Ini proses di mana berlakunya hujan. Tu bahasa yang mudah dia. Tapi untuk maksud kitaran air semula jadi ni kita kena faham lah. Okay? Dia ialah proses yang sentiasa berulang-ulang. Sepanjang proses kitaran air ini beberapa proses perubahan keadaan air akan berlaku. Okey, kalau contoh dekat sini cikgu akan go down to detail. Okey, iaitu air di bumi ni akan tersejat sebagai wap air dan naik dekat atas. Ini yang cikgu terangkan tadi, daripada cecair pergi kepada gas, di mana gas tersebut ialah wap air. Okey, ini ialah proses penyejatan. Okey, wap air yang terkumpul tu dia akan membentuk awan. Okey, daripada air itu tadi, daripada air pergi kepada gas, wap air tersebut akan membentuk awan. Dalam satu tempoh masa tu, awan tersebut akan terkondensasi dan akan menjadikan hujan. Itu yang dia akan bertukar daripada jirim gas kepada jirim cecair, iaitu proses kondensasi. Okey, so cikgu akan terangkan bagaimana proses ni berlaku. Kita gunakan gambar rajah ni. Okey, ini ialah gambar rajah di mana kita boleh lihat wujudnya matahari macam yang gambaran tadi. Okey, yang ni ialah air sungai macam gambaran tadi. So apabila berlakunya situasi macam ni, matahari ni berada di atas permukaan air tersebut, lama-lama air sungai tersebut dia akan tersejat. Tersejat daripada cecair bertukar kepada wap air tersebut, iaitu gas. Dia akan jadi macam ni gambaran yang ini. Dan kemudiannya dia akan membentuk awan daripada awan kecil jadi kepada awan yang besar. Lama-lama apabila awan tu dah jadi berat, dia akan mula bertukar warna kepada warna yang gelap. Itu menunjukkan masanya akan turun hujan. Lama-lama nanti dia akan bertukar kepada warna yang asal balik. Macam jadi warna putih ni balik. Apabila air tu dah turun semula. Ini ialah proses yang berulang-ulang. Ini yang dimaksudkan dengan kitaran air semula jadi. Alright. So sekarang ni kita tengok kepada kepentingan kitaran air semula jadi ni. Kenapa kitaran air semula jadi ni penting? Dia penting untuk membekalkan sumber air yang bersih yang berterusan kepada semua hidupan. Bukan sekadar manusia saja, haiwan, tumbuhan juga memerlukan air untuk hidup. Begitu juga dengan memastikan bekalan air di bumi sentiasa cukup. So kalau air tak cukup, tu yang jadi macam ni tadi. Cikgu nak tunjuk ada gambaran tadi, di mana gambaran tersebut menunjukkan kalau kita kurangnya air, bumi ni kurang air, so dia akan jadi ni gambaran ini ni disebabkan oleh kurangnya air. Dia akan jadi drought, iaitu dia akan jadi apa tanah tu akan jadi merekah. Disebabnya kurang air. Alright. Kita berbalik semula kepada slide. Begitu juga dia dapat menyejukkan permukaan bumi. Awak perasan tak apabila lama musim panas, bumi kita ni pun akan turut jadi panas. So apabila air hujan ni turun ke bumi balik melalui proses yang berulang-ulang tu tadi, akan menjadikan bumi ni sejuk. Disebabkan oleh air hujan tersebut.
tersedak suara cikgu nak keluarkan dia punya perkataan tersebut. So kitaran air semula jadi ni yang terjejas akan menyukarkan kehidupan dan akan menyebabkan bencana, kematian dan kemusnahan, bukan sahaja kepada manusia, kepada haiwan, tumbuhan dan juga alam sekitar juga. Dia akan ganggu ekosistem yang berada di sekeliling kita. Okey, di sini cikgu nak terangkan berkenaan dengan 5 sumber air semula jadi. Biasa kita dengar contoh macam sungai, tasik, lautan. Okey, dekat sini ada juga telaga. Okey, telaga dan juga mata air. Okey, tadi kita dah membincangkan tentang kepentingan kepentingan kitaran air. So sekarang ni kita tengok kepada kepentingan kebersihan sumber air. Okay, kenapa pentingnya sumber bersih air? Air tu penting. Yang ni lagi penambahan sumber air yang bersih tu. Okay, air ni sangat penting kepada semua hidupan di bumi, yang mana dia mengekalkan suhu bumi supaya tidak meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Okay, itu yang sebab yang cikgu cakap tadi, panas Okay, yang kedua, dia memelihara hidupan akuatik. Okay, maksud hidupan akuatik ialah hidupan yang berada di bawah air. Okay, kita tengok ikan. Okay, banyak lagi hidupan yang berada di bawah air tersebut memerlukan air yang bersih. Kalau air tu kotor, okay, macam mana haiwan-haiwan yang ada di bawah air ni nak keluar? Bukannya haiwan tersebut, ikan contoh, ikan tu boleh keluar, dia pergi jalan atas darat? Tak boleh. Okay, itu benda yang tidak logik. Okay, that's why dia memerlukan sumber air yang bersih. Yang ketiga ialah membekalkan sumber air bersih dan tidak tercemar. Okey. Yang ketiga, untuk minum, membasuh dan mandi. Okey, yang ni ialah kategori kegunaan domestik, iaitu kegunaan seharian kita apabila kita berada di rumah ataupun di mana-mana lah. Okey. Kita nak minum, kita nak basuh, kita nak mandi. Okey. Itu semua kita guna pakai. Bukan itu saja, okey, diperlukan untuk menjalankan pelbagai proses hidup. Contohnya kita nak cuci kita untuk penanaman, untuk yang buat kebun ke apa, semua memerlukan air yang bersih untuk melakukan proses untuk menyiram pokok dan sebagainya. Okey, dan juga sebagai bahan mentah dalam industri makanan. Okey, so ini ialah beberapa langkah untuk memastikan sumber air ini sentiasa bersih dan supaya kita terhindarlah daripada air yang kotor. Okey, mungkin kebanyakan daripada kita hari ini selalu buat. So cikgu akan terangkan semula. Okey, yang pertama ialah elakkan membuang sampah dan bahan toksik ke dalam sungai. Okey, dulu ada satu iklan dekat TV, memang ada ditayangkan, di mana tabiat kita ni ialah tabiat tak apa. Maksud tabiat tak apa ni, kita main buang je. Okey, sebab kita rasa ada orang lain yang akan kutip sampah-sampah yang kita buang ke dalam sungai contohnya. Okey, kita akan cakap okey, tak apa. Okey, tabiat itu sebenarnya kita patut elak. Sebabnya apabila sampah kita buang ke dalam sungai, okey, haiwan-haiwan dalam sungai tersebut, haiwan hidupan akuatik tersebut akan mati. Sebab apa? Kekurangannya oksigen masuk ke dalam sungai. Okey, itu yang orang kata, kalau contoh belajar sains tahap tinggi, dia ada sebut situ ialah BOD, iaitu biochemical oxygen demand, di mana hidupan akuatik di dalam sungai tersebut tak boleh nak bernafas sebabkan oksigen tak boleh masuk ke dalam permukaan air. Okey, yang kedua, bina kilang jauh dari laut, sungai dan tasik. Okey, sama juga dengan poin yang ketiga, rawat pembahan dari rumah, kilang dan kawasan pertanian sebelum melepaskannya ke dalam sungai ataupun laut. Okey, so benda-benda ni semua sepatutnya ada penguatkuasaan supaya kilang-kilang ni dibina jauh daripada kawasan-kawasan perairan supaya sungai-sungai kita ni tidak tercemar. Okey. Dan yang poin yang terakhir ialah kawal penggunaan baja dan racun perosak di kawasan pertanian. Okey, sebab apa tahu? Sebab daripada baja dan racun perosak yang diguna pakai tu, dia akan diserap ke dalam tanah. So air yang berada di bawah tu, contoh dia akan mengalir pergi kepada longkang contohnya. Okey, daripada longkang tersebut dia akan pergi kepada sungai dan dia akan berlarutan kepada perairan yang lebih besar lagi dan lebih luas, dan ini akan menyumbang kepada masalah kepada hidupan akuatik. Itu dia punya relevan dia. Kita kena pastikan sumber air sentiasa
bersih. Okey, so itu saja untuk pembelajaran cikgu pada malam ini. Cikgu harap kamu semua dapat memahami topik ini dengan lebih baik. Okey, dah habis dah pun untuk topik unit 9. Okey, jangan lupa untuk mengikuti kelas online cikgu. Cikgu akan adakan kelas dan cikgu akan sambung kepada unit yang 10, unit yang ke-10. Okey, bagi tahun 5. Jangan lupa stay tune, jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.